Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, didoakan semua berada dalam keadaan sihat walafiat insyaallah dan dalam redha Allah. Hari ini insyaallah kita buka muka surat 35 daripada Al-Quran, ayat yang ke 223. Surah Al-Baqarah ayat 223, muka surat 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma Rabbana ishrah lana sudurana. Ya Allah, yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami semua ini orang-orang yang selalu mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang ahli, yang faham Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaika wa zikrallahi fi man indah. Ya Allah, yang Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardan muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini, keluarga kami serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, Engkau kurniakan jua kepada kami hikmah
Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan golongan orang-orang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, keampunkanlah segala dosa-dosa kami. Engkau ampunkanlah juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami, orang-orang yang memohon kepada kami untuk berdoa kepadanya. Dan janganlah engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha penyantun lagi maha penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dari sisi engkau rahmat-Mu, serta engkau pandukanlah, tunjukkanlah dalam setiap urusan kami jalan petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita melihat penggunaan bahasa dalam ayat 223 ini. Firman Allah, nisa'ukum, isteri-isteri kamu, harthul lakum. Habis dia punya ayat tu, mubtada khabar, subject predicate. Siapa itu isteri kamu? Soalan. Jawab dia, nisa'ukum, isteri-isteri kamu, harthul lakum, ladang bagi kamu. Kemudian apa, bila ladang kamu, apa kamu boleh buat? Kata Allah, fa'tu, tu ayat perintah. Maka datanglah kepada harsakum, kepada ladang kamu. Anna syi'tum, bila-bila kamu nak. Baik, tuan-tuan, orang terjemah dia kata ini hubungan jenis je lah. Tak. Ladang kita, kan, ladang, kita ada kebun. Kita pergi bila? Ikut kita kebun kita nak pergi bila-bila pun. Bila kita pergi, kita buat macam mana kebun kita? Kita bajakan, kita tanam pokok, dan pokok itu dapat hasil, kita boleh jual, dapat duit. Segala-galanya kita jaga dengan penuh hati daripada sebarang benda-benda musibah buruk. Kita jaga kebun kita. Baik, kenapa Allah bandingkan isteri itu sebagai harf, kebun, ladang? Anda cek dalam penggunaan bahasa, harthun ni ialah nama kepada keseluruhan yang kita cari di dunia ini. Nama kepada keseluruhan yang kita cari di dunia dan cari di akhirat. Dia panggil harthun. Man arada harthad dunya, dia panggil harthad dunya. Semua isi dunia ini dipanggil harth. Maka dunia ini segala-galanya berada di tangan isteri kita yang salihah. Isteri kita yang salih, ibu-ibu muslimat yang salihah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab pada dialah akan terhasilnya anak cucu. Pada dialah akan terhasilnya mawaddah warahmah. Pada dialah akan menyelamatkan segala harta yang kita miliki. Dan pada dialah akan tertentunya kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka samalah bandingan isteri yang salihah itu dengan kebun ladang, yang kita akan bahagia dengan ada kebun yang baik dan menghasilkan buah ataupun hasil yang baik. Maka diumumkan
isteri itu sebagai harthul lakum, ladang bagi kamu. Maknanya kena jagalah isteri itu seperti mana kita jaga ladang kita. Mungkin di sana ada orang yang ada ladang tapi biar semok ladang dia, biar semok, tak jaga, tak baja, akhirnya jadi apa? Nah, jadi ladang yang tidak ada hasilnya. Boleh jadi setakat tidak ada hasil, okey lagi, rosak ladang itu. Maka amanah yang Allah beri kepada kita sebagai lelaki untuk menjaga ladang itu, kita tidak tunai. Bila kita tidak tunai, maka kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap tanggungjawab kita. Jadi ayat ni lengkap. Nisaukum, isteri kamu siapa? Harsul lakum. Tugas kamu apa? Fa'tu harsakum anna syi'tum. Maka bersamalah, datanglah, hadirkanlah kepada ladang kamu itu bila-bila kamu nak hadir. Jangan tak hadir, rosak ladang, kan? Jangan tak hadir. Kadang-kadang dia kahwin, dia tinggal ladang dia, kan? Sehingga ladang dia dicuri oleh orang. Nah, orang lain masuk. Ladang dia orang lain masuk. Sebab apa? Sebab dia tak jaga, dia tak bajai. Maka orang lain masuk ke pintu belakang ladang dia, ambil buah. Jadi sebab apa? Sebab dia tak jaga ladang dia. Nah, ataupun ladang dia akan dimakan oleh binatang-binatang buas. Okey. Jadi cantik Allah bandingkan isteri itu sebagai harsun. Baik. Lagi wa qaddimu qaddama yuqaddimu qaddim. Qaddim ni maknanya perintah Allah supaya kita dahulukan. Dahulu, qaddim maknanya takdim. Takdim ni kita kata jamak takdim, jamak takhir tu. Perkataan qaddim. Jadi takdim maknanya kalau perintah kita kata qaddim. Kalau ramai qaddimu, dahulukanlah. Li anfusikum, untuk kepentingan kamu. Kamu ni siapa? Suami. Suami dengan isteri dan keluarga ini Allah panggil khusus dalam ayat surah apa? Hujurat ke? Ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lelaki tu. Beriman di sini khusus kepada lelaki. Qu tu perintah. Waqa yaqiqi. Waqa yaqiqi takwa. Lagi pada takwa. Takwa ni jaga. Jadi jagalah kamu semua. Jaga sehingga dia jadi baik. Dia jadi rapat dengan Allah. Jadi dekat dengan Allah. Anfusakum, jaga diri kamu, wa ahlikum, ahli keluarga kamu. Nara, akan terkena api neraka. Gitu. Makna kena jaga. Kita dengan keluarga kita ni ibarat satu tubuh yang saling jaga antara satu sama lain. Gitu. Wa qaddimu li anfusikum, maknanya dahulukanlah. Yakni dia terjemah kerjakanlah untuk diri kamu. Makna kerjakanlah ladang itu untuk kepentingan diri kamu. Jadi untuk kepentingan diri kita siapa? Kita masuk syurga tak akan bahagia kalau tak ada anak bini sana, kalau tak ada keluarga sana. Jadi orang masuk keluarga sampai kat syurga dalam surah Insyiqaq, kan? Surah Insyiqaq dia cerita pasal apa? Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak ingat lah. Surah Insyiqaq, cuba tengok sikit.
Insyiqaq. Okey, muka surat 589. Insyiqaq. Ayat 7. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, maka adapun siapa yang diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, Allah maja'alna mimman utiya kitabahu bi yaminih. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang termasuk orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya. Apa bila dia dapat kitab dengan kanan, kitab amal dengan tangan kanan? Fasawfa yuhasab, maka dia akan dihisab. Bentuk hisab dia macam mana? Hisaban yasira, hisab perhitungan yang senang. Yasir, senang. Kata ulama, hak senang dia ialah cek je. Cek lepas. Macam kita pergi lalu ke tempat Roblox, dia cek lesen semua ada, lepas. Itu hisaban yasira. Allah maja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang ini. Lepas dia hisab, apa berlaku pada dia? Ayat 9 tu. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Yang inilah yang kita rasa sedih sangat. Sedih sangat kalau kita tak jaga bini kita, anak kita. Sebab suatu saat kalau kita berjaya lepas daripada hisab ini, kita diberi ruang dan peluang untuk bertemu anak bini kita. Ahli kan dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ni ahlihi maknanya benar sama. Anak bini kita kena jaga. Jadi kita diberi peluang untuk yang qalib, dengan makna berjumpa ila ahli, kepada keluarganya. Saat itulah kita akan berada dalam masrura, happy sangat. Ya Allah, berapa lama kita tak jumpa tok kita, nenek kita, hak lama-lama tu. Yang ingat tak ingat masa itulah kenal belaka. Oh, ya Allah, tu nenek ciak hak lama-lama tu jumpa belaka situ. Sepupu, sepapa jumpa belaka. Ahli apa? Yang ahli keluarga kita. Ya Allah. Nah, jadi sekarang ni saya selalu sebut pada saya dan kita semua bahawa kalau ada ruang untuk sambung silaturahim keluarga kita jauh-jauh pun, sambunglah. Makin ramai, makin besar kita pun punya syurga kita. Sebab kita berada dalam keluarga yang besar, digunakan taman Jannatul Adnin, istana yang besar untuk bersama keluarga yang suatu ketika kita pernah berbahagia di dunia dengan mereka. Oleh sebab itu janganlah orang kata putuskan silaturahim sama keluarga kita. Itu yang berkaitan. Jadi kita pergi balik pada ayat kita hari ini. Waqaddimu li anfusikum, dahulukanlah untuk kepentingan diri kamu. Ini kepentingan kita tadi tu, kan? Kita nak jumpa nanti. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu akan Allah. Tengok, wattaqullah itu perintah yang keberapa? Dalam ayat ni ada satu perintah, fa'tu harsakum. Kita jangan tinggal isteri kita, jaga betul-betul, sebab ini perintah. Fa'tu, pergilah jaga kebun kamu. Nah, lepas pergi, wa qaddimu, perintah yang kedua. Qaddimu li anfusikum, pastikan untuk kamu baik besok. Bila kamu pergi akhirat, jangan pergi seorang-seorang. Biarlah isteri bersama, anak-anak bersama. Qaddimu li anfusikum. Kan? Lepas tu wattaqullah. Ramai tu takwa. Perintah yang ketiga, bertakwalah kamu akan Allah. Nak bertakwa ni kadang-kadang tak ada ilmu, tak jadi takwa ni. Kita takwa ke tak reti nak bela takwa tak takwa, kerana ilmu kita tak tahu. Lalu Allah kata wa'lamu, kamu kena reti. Reti apa? Reti apa itu takwa, apa itu cara nak jumpa, nak bina keluarga, cara nak datang bila kita perlu dengan isteri kita. Kena wa'lamu. Sebab apa? Sebab annakum mulaquhu, kamu semua
orang-orang yang akan dipanggil Allah dan menghadap dia. Menghadap dia. Macam mana mu dengan isterimu? Macam mana kamu dengan anakmu? Macam mana kamu dengan keluarga kamu? Ditanyanya. Tak lepas. Berat kita sebagai ketua. Nah, sebab tu dia kata, wa'lamu, ketahuilah, kena belajarlah, annakum, sungguh-sungguh kamu, mulaku, orang yang akan dipaksa menghadap Allah. Kita guna laqa, yulaqi, isim fa'il, mulaqi, seorang. Kalau ramai, mulaquhu, hu tu Allah. Kamu akan dihadapkan, orang-orang yang dihadapkan kepada Allah. Masa menghadap Allah itu, siapa yang akan gembira? Kata Allah, wa basyir, wahai Muhammad, berilah khabar gembira. Pertemuan mereka dengan Allah yang bergembira ialah al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Itu maknanya pertemuan kita dengan Allah akan amat-amat, orang kata, bahagia jika kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Jadi ayat ni walaupun pendek, tuan-tuan dan rahmati Allah, ada 3 perintah, bahkan 4 perintah. Pertama, faktu harsakum, jangan lalai daripada menjaga ladang kita, yang daripadanya lah kita akan dapat hasil anak cucu, yang daripadanya lah kita akan dapat mawaddah warahmah, yang daripadanya lah kita dapat kegembiraan dunia akhirat, dan berkembang luasnya hasil daripada ladang yang kita jaga dengan baik. Kalau kita tak jaga dengan baik, ya, okey, bidadari dia itu pun ladang akhirat lah tu. Bidadari ni dia diberi tambahan. Dikatakan seorang Bilal pula seorang lelaki, masuk Bilal lah, amin lah. Bilal amin tak? Amin lah. Dia isteri seorang, dia dapat 69 orang lagi. Isteri 70 semua. Jadi setiap isteri akan, yang salihah, akan dijadikan ketua bidadari, dan dia lebih berbangga kalau dia ramai pengikut. Sekarang ni tak bangga kan muslimat? Seorang je. Besok dia bangga. Dia malu kalau dia ada 2-3 orang pengikut. Ini ada di Afrika lah ni. Afrika, kalau laki dia nikah seorang, dia rasa malu. Kalau nikah 4, dia rasa bangga. Laki dia kuat. Kan? Itu budaya sana lah. Tapi anda jumpa dalam ayat, Imam baca tadi, Imam baca maghrib tadi, ayat 14 surah Ali Imran. Dia kata apa? Zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Allah sengaja hubbus syahawat, suka hidup ni dihias dengan wanita-wanita yang ramai. Umat Muhammad ni Allah sengaja jadikan wanita yang ramai supaya laki berani. Tapi laki aku jawab dia tak tahu. Sebab wanita dia tak pergi sebab laki tak berani. Kan? Dia nakut. Nakut kerana dia tak pergi. Bila dia ada kebun, 2 kebun, dia pergi sebuah yang kebun. Hak muda dia pergi. Hak tua tinggal. Hak tu tak berani lah. Sepatutnya dia kena jaga kedua kebun. Kalau 2-3 kebun, jaga sama rata, baru berani. Ni boleh hak muda dengan hak tua tak pergi, rosaklah kebun hak tua. Gitu. Setuh sangat saya sebut tak apalah. Muslimat ini ilmu muslimat, jangan bersedih bab ilmu. Jadi betul lah kita kata punca isteri tak suka suami kuat, sebab bila dia kuat, dia jaga satu kebun je, kebun lain dia tak jaga, tak adil. Dia buat teksi,
pergi Kuala Lumpur taksi seminggu, rumah biarkan. Macam mana nak jadi adil? Nah, lepas tu kebun 2 beli cangkul 1. Macam mana nak beli cangkul? Tak cukup duit, mana boleh beli 2 kebun? Dia kena cangkul ada 3, kalau ada 3 kebun contohnya kan. Dia kias dah tu, kias cakap bersama je. Baik, minta maaf banyak-banyak muslimah. Ini daripada hati yang menterjemahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Habis itu, cuma anak-anak tuan-tuan tengok ayat yang ke-20 surah Syura. Syura ke apa? Syura. Ada kaitan sikit dengan ayat ni. Muka surat tak silap anak 485. Ayat 20. Okey, muka surat 485 ayat 20. Firman Allah, "Man kana yuridu harsal akhirah." Dia guna harsa juga. Semua kebaikan yang ada di akhirat itu dia guna harsal akhirah. Wanita ni bagus dia ialah dia menjadikan suami boleh duduk, boleh dapat akhirat. Wanita salihah, isteri yang salihah. Digunakan harsa. Maknanya segala nikmat akhirat itu akan tertanam pada nilai isteri yang salihah. Pada nilai isteri yang salihah. Banyak pahala. Sebab itulah isteri ni dia masuk syurga dulu. Kan? Suami masuk syurga, mana dah? Nah, bila mari? Lama dah dia kata. Tunggu abang lama kena hisap. So banyak sangat bini kena hisap. Contohlah. Ataupun banyak masalah. Hisap, dia duduk lama. Lepas tu bersama bini kita tu ada orang lain. Lama. Duduk dalam kebun pula tu. Nah. Lepas tu tak pakai baju. Hak bini kita kenal lah dia pakai baju, dia tak pakai baju, kita kenal dah. Hak lain tu, sekali dengan rumah kita tu, tak pakai baju, pakai sakut macam orang putih tu. Kita pun warak kan, kita tak tengok di dunia ni, kita tutup. Bang, kenapa tutup? Dia kata. Kan kita ni suami isteri. Bila aku suami isteri? Kan dulu kamu infak banyak, kamu tolong jaga isteri dengan baik. Allah bagi kamu aku ni lah. Kejut kita. Duduk dalam kebun. Ustaz ambil mana tu cerita tu? Dalam Quran lah. Dalam Quran semua ada. Jadi nak dengar, tunggulah sampai juzuk amma nanti. Berapa lama nak tunggu ni? Baik, apa tu? Boleh Bilal? Alhamdulillah. Bagus soalan. Man kana yuridu, siapa-siapa sahaja adalah ia yurid, dia nak cari apa? Harsa al-akhirah. Harsa kita terjemah di sini tanaman akhirat. Dia nak cari tanaman akhirat. Allah jawab apa? Nazid lahu fi harsihi. Kami akan ganda. Siapa-siapa nak cari tanaman akhirat, kami akan tambah. Dia dapat 1, kami tambah jadi 10. 10 kebaikan. Dia sedekah RM1, jadi RM10. RM10 tu gandaan. Tapi sedekah ni dia kali berapa? Dia RM1 kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil. RM1 dia jadi 700. Kali 10 pula jadi 7,000 RM1. Jadi disebabkan itulah kalau siapa-siapa nak harsal akhirah, nazid.
kami akan tambah nilai dia. Orang mari sungguh-sungguh duduk dalam majlis cari ilmu. Saya dengar ustaz mana dia ceramah, dia kata kita ada 400 kebaikan rahmat ya Allah akan turun kepada kita. Satu je untuk kebaikan lain. 399 kebaikannya diberi kepada orang yang sedang belajar. Banyak rahmat Allah beri kepada kita, kan? Gitu. Jadi siapa nak tanaman akhirat, nazid lahu fi harsihi, kami akan tambahkan kata Allah untuk orang itu dalam tanaman dia 10 kali ganda dan seterusnya lah. Wa man kana yuridu, barang siapa yang ia nak juga harsal akhirah, tanaman harsad dunia, tanaman dunia, nu'tihi minha, kami akan beri. Tadi nazid, kalau dunia dia tak panggil nazid, dia panggil nu'ti, beri sikit je. Macam mana dia beri sikit? Gini, kalau kita kejar dunia, lupa akhirat, kita nak jadi jutawan, tidak mesti kita dapat jutawan. Sebab kita usaha macam mana pun Allah telah tentukan rezeki kita. Kalau jenis kita ni Allah tentu dapat singgit-singgit je, usaha habis tak tinggal semayang pun, apa pun tinggal semayang pun tak dapat juta, dapat singgit je. Sebab ketentuan. Sebab Allah sebut nazid nu'tihi minha, ay min qadari qaddarnahu lahu, daripada qadar yang kami tentukan untuk dia. Dunia dapat, tapi qadar yang tidak patut, yang kita usaha dunia sehingga kita tinggal Allah, tinggal amal pada Allah, tak dapat juga yang kita nak. Sebab ketentuan Allah sekadar itu. Kita tak tahu Allah tentu banyak mana, tapi kita tidak merancang untuk akhirat. Jadi akhirat dapat apa? Wa ma lahu fil akhirah, dan tidak adalah untuk dia fil akhirah, di akhirat, min nasib, apa-apa keuntungan pun dia tak ada. Nampak tu? Maknanya tak dapat keuntungan akhirat. Jadi nak buat macam mana? Jadi kita gini, kita kena tengok ayat yang Imam baca tadi. Cantik Imam ingatkan kita. Ayat yang Imam baca tadi surah Al-Imran, ayat 14 sampai 17. Yang ni azimat yang tuan-tuan semua kena ingat ayat ni dan kena hayati ayat ni. Ayat surah Al-Imran ayat 17, ayat 14, 15, 16, 17, muka surat. Okey, saya nak ambil satu nilai yang ada pada ayat 16. Muka surat 52. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang Allah menganugerahkan rahmat kepada dia ialah orang-orang yang berdoa dengan doa ini, iaitu Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, cuba perhatikan doa ni dalam hidup kita seharian ni. Daripada setiap waktu kita kena berada dalam nilai doa ini. Apa nilai dia? Satunya Rabbana, wahai Tuhan kami. Selalu minta. Kita tak minta Allahumma, kita tak minta ya Allah, tapi kita sebut Rabbana. Apa nilai Rabbana? Nilainya kita ingat kepada Tuhan punya diri kita, Allah. Allah Rabbun. Rabbun ialah Tuhan punya diri kita. Kita panggil Allah yang nilai dia memiliki diri kita. Wahai Tuhan kami, yang Engkau lah milik diri kami. Innana amanna. Tengok nilai sini penting. Innana amanna, kita terjemah apa tu? Sungguh-sungguh kami amanna, kami telah beriman.
Ada dua benda yang kita kena wujudkan dalam nilai hidup kita di sini. Pertama, ditambah innana. Apa makna innana? Tegas, sungguh-sungguh berkorban, jihad dalam menegakkan agama Allah. Innana ini tidak perlu pun dalam ayat ini ditambah nilai untuk menunjukkan setiap orang yang beriman dia kena semangat. Dia panggil ada tu taukid dan lafziyan, satu alat untuk menyokong, menguatkan nilai diri orang yang beriman. Sungguh-sungguh kami beriman. Kalau saya buanglah ayat ni, kita kata gini, Rabbana amanna, mustaqim, ayat betul. Tapi tidak ada nilai kesungguhan pada diri seorang yang beriman. Seorang beriman kena sungguh-sungguh semangat. Sebab tu subuh bangun awal. Dah, sebelum subuh dia bangun dah. Kenapa bangun sebelum subuh? Nak minta maaf pada Allah. Semangat dia. Itu ayat yang ke-17. Wal mustaghfirina bil ashar. Baik, nilai pertama, apapun kerja kita untuk agama, kita kerja sungguh-sungguh. Berasaskan innana amanna. Yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah, sepatah ada. Kita kena minta maaf salah hak lama. Yang ketiga, bila kita mati, kita kena niat biar Allah selamat kepada neraka. Tiga ni ada dalam doa ni. Jadi sama-samalah kita beramal dengan doa ini dari sudut bacaan dan juga sudut penghayatan kepada doa ini. Moga-moga Allah selamat kita di dunia dan akhirat. Jadi kita berhenti setakat itu saja. Kita sambung ayat yang berikut nanti insya-Allah dalam perjumpaan yang akan datang. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.